Tak, tunggu setup. So, okay, no problem. Ruli tanya lama dah mula. Baru start saja, belum start lagi. Kita masih menunggu yang lain. Baru 73 attendees. Mungkin malam ni ramai yang datang. Ada yang kerja malam, ada yang macam-macam urusan lah. So, apa yang ada, so semua akan direkod. Macam mana kita nak tahu betul-betul saya sell juga sebab cikgu kata ada supply? Tak boleh. Yes, ada soalan daripada tadi, Siti Ayub. Dia tanya macam mana kita nak sell dekat supply zone. Sebab saya ada kata ada tempat yang you tak boleh sell. Itu sebenarnya kelas minggu depan, iaitu SR Flip. So, tapi saya bagi idea macam inilah. Katakanlah you ada supply zone, saya lukis macam inilah, which is setup advance minggu depan. Okay, zone ni dia punya base ni saya buat panjang sikit. Biasa you akan nampak zone ni macam ni. Memang selalu macam ni. Memang biasanya supply zone akan berbentuk macam ni. Dia akan ada satu base and then baru drop. Okay, kalau kita lukis supply zone, base kita, kejap yang ni sepadam lagi. So di sini ada satu lagi support. Okay, dia macam ni. Ini dalam CPM 7 ke apa saya ajar setup hantu. Nama bentuk dia macam hantu. Okay, so supply zone kita daripada sini sampai sini. Okay, ni supply zone, maksudnya the base. Dia buat base ni. Daripada sini dia naik atas, and then dia buat base kecil, and then dia buat ada satu shadow. Dekat sini dia panggil, biasanya dia akan ada satu shadow. Saya buat warna merah lah. Dia akan ada satu shadow. Okay, shadow yang agak jelas. So biasanya kita dah belajar kan, dekat area sini dia akan ada SR flip, ataupun dekat sini akan ada bahu kiri. Kita nak entry dekat area bahu kiri. Video okey tak? Video lagging tak? And then dekat area bahu kiri dia akan ada significant support and resistance, SSR. Okay, so kita target kita akan entry dekat sini. Betul-betul entry kat sini kan. Okay, biasanya price you dengar betul-betul price akan bertindak balas dengan support and resistance. Okay, dia akan bertindak balas. Bila ada satu support kat sini, support, saya tulis support tu ingat shadow. And then kat sini ada satu clean breakout. Maksudnya ada body yang panjang. Kalau siapa yang pernah belajar classical support and resistance, CSR 100, dia akan tahu setup ni. Dia panggil CSR support become resistant. So bila price dekat sini ada breakout, clean breakout, bila price naik balik, biasanya dia akan membentuk, dia akan reject dekat sini. So support, breakout, and jadi resistant. Okay, so ini line yang kat sini kita panggil SR flip. Dia bukan SSR, dia SR flip. Sebab SSR dia berada di dalam supply zone. Supply zone yang betul-betul, ada satu supply zone, kita panggil dia true zone dekat area sini. Kecil saja zone dia. So maksudnya, and then dekat sini ada satu shadow. So dekat sini akan jadi SR flip. So bila dekat sini SR flip, price naik, turun ke bawah sini, dekat sini dia akan buat satu supply zone juga. Betul tak? Dia akan jadi rally base drop. Okay, yes, SR flip maksudnya dalam CSR 100 ialah first test. Ya, dia panggil first test. Okay, kalau you nak tengok dalam YouTube ada SR flip lah. Saya buka YouTube kejap You try tengok siapa cikgu dekat sana. Saya ada cerita ni zaman dulu punya CSR 100. Kalau you nak belajar lah, satu teknik yang simple lah ni.
Silibus 1 dan silibus 2. Okey. Suara dia macam suara saya tapi bukan saya. Okey. Brake bukan sebatang pun je. Dia brake mesti brake body, full body. Dia panggil kalau saya ambil satu candle merah kat sini, dia akan brake body. Brake body. Okey, kalau BBMA, siapa BBMA sini? BBMA mesti ramai. So brake body ni dia panggil candle arah. Saya bagi contoh dekat mana Saya bagi contoh dekat sini. Lebih kurang kat sini. AUD H1 lah. Okey, nampak tak AUD H1? Dekat sini ada satu support. Saya tandakan ni support. And then you nampak tak dia punya candle ni, dia break habis ke bawah. Dia break ke bawah. Maksudnya satu candle yang besar sebatang kat sini. Kalau kita tengok H4 mungkin boleh nampak. Yes guys, H4 dia akan nampak. Sini support, sini breakout. Sini dia orang akan tanda breakout. Sini pun dia boleh entry juga, SR flip. Video lag, yes, video akan memang lag sikit. Okay. So sini dekat support, breakout, resistance. Tapi kalau dia orang entry betul-betul dekat support sini, you tak sampai kat sini. Tak sampai, nampak tak? Price tak sampai kat situ. Kenapa? Sini dia akan jadi resistant. Itu dipanggil roll reversal. Apa dipanggil? Roll reversal phenomena. Dan benda ni bagus sebab you follow trend. Trend ke bawah, dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Macam ni jadi support, ada break body. Support become resistant. You ada support, you ada breakout, and then you ada resistant kat sini. Okay, nampak tak? Dia punya body dia tu besar-besar. Macam dekat sini pula, you ada resistant, you ada resistant kat sini, and then you ada breakout. You guna teknik ni pun lagi bagus. Maksudnya okey lah, tapi saya akan tunjuk macam mana fungsi drop base drop dengan rally base rally membantu you untuk entry kat sini. Support, ni support. Sebab kalau you guna SNR saja, you tak nampak dia punya jalan cerita dia. Sebab dulu saya study sebelum saya study SND, saya study CSR 100. Memang quite good, tapi masih kurang tepat. Dia masih kurang. Maksudnya sebab kenapa price sampai situ, kenapa price sampai sini, dia tak ada jawapan. Okay. So bila saya belajar SND, you tengok dekat dalam. Kalau you tengok tukar time frame, dia ada apa? Kelas dah start ke? Dah pukul 10 dah boleh start. Dekat yang body besar tu, you nampak apa kat sini? You nampak drop base drop. Drop base drop. Yes. Okay, and then dekat sini you nampak clear kan? You nampak drop base drop. So bila you ada support and then you ada clean breakout, dekat time frame besar you nampak ada sebatang turun. Tapi please tengok dekat time frame kecil, you cari drop base drop. Okay, kalau drop base drop saya lukiskan dululah. Tapi jawapan yang tadi ada seorang kakak tanya tadi, macam mana nak sell, kenapa tak boleh sell kat tempat-tempat supply. Okay, so SR flip, bila dia jadi SR flip,
Dia sekali je bang. SR flip ni dia boleh jalan sekali je. Kali kedua tak boleh. Kali kedua dia sampai kat sini, kalau nasib baik dia akan jadi fake out. Fake out. Jadi sampai 3 kali. Tapi saya kurang gemar. Saya kalau dekat sini saya tak sell, kecuali saya sell bila resistance ni pergi betul-betul jauh. So dekat kawasan ni rally base drop tidak digalakkan untuk sell. Kalau boleh jangan sell di sini. Jangan sell di supply zone yang terbentuk daripada SR flip. Okey. Sebab nanti minggu depan kita akan belajar setup advance SR flip. Ini adalah fake out. So price biasanya dia akan pergi sini, dia reject sekejap. Biasa orang kena, dia reject sekejap, tapi lepas tu dia naik atas lagi. Dia naik atas lagi, dia cari apa? Dia akan cari SSR kat sini, true supply zone. Kat sini baru dia pergi jauh sikit. Itu yang konsep yang tadi seorang kakak tanya lah, kenapa ada supply zone yang kita tak boleh sell. Kalau you tengok belakang, ianya terjadi daripada SR flip, which is minggu depan lah kita belajar. So hari ni kita belajar drop base drop. Okey, boleh start ke? Dah pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Hari ni kita start lambat sikit pukul 10 sebab tadi ada masalah audio. Hari ni kita belajar macam mana nak sell di drop base drop. Okey. So tadi kita dah belajar sedikit lah, bagi you review, tapi saya akan bagi tahu daripada mula. Pergerakan drop base drop, dia price turun ke bawah and then dia buat base. And then dia sambung ke bawah lagi. Okay, ini drop base drop. Okay, so dekat tengah-tengah ni dia buat base. Apa yang berlaku masa dekat base ni adalah price berada dalam keseimbangan. Masa mula-mula dia turun ni, supply lebih tinggi daripada demand. Maksudnya seller push price. Tak ada orang nak buy, so price turun. Tak ada orang nak buy, price turun. Tetapi di kawasan sini dia berhenti kejap. Kenapa dia berhenti kejap? Okey, kejap kita akan belajar. And then dekat sini dia akan buat decision point lagi. Buat decision point and then dia akan ke bawah. So kalau dalam bentuk candlestick, drop base drop, dia boleh jadi macam ni. Dia candle merah and then dia jadi candle biru. Besar sikit. And then dia buat candle merah lagi satu. Ini adalah drop base drop. Okay, and maybe shadow dia sikit lah kat sini. Maksudnya price drop ke bawah and then dia buat base. Dia buat candle biru and then dia ke bawah terus. Ini drop base drop. Dan satu lagi yang biasanya price akan buat macam ni. Okay, and then dia buat shadow sikit ke bawah. And then dekat sini dia terus sambung ke bawah and dia buat shadow ke atas. Ini adalah drop base drop dan saya paling suka drop base drop yang macam ni. Okey, ada soalan, kalau drop base drop yang banyak candle dalam tu boleh ambil juga. Okey, kalau dalam katakanlah drop base drop tu banyak sangat, dia ada banyak candle, ada turun naik, kita kena study dekat dalam tu. Contohnya katakanlah yang ni kita ada 2-3 candle saja. Ini you akan nampak dekat time frame besar. H4 ataupun saya tulis time frame besar, H4 ataupun daily ataupun H1. Tetapi pergerakan dia yang naik atas turun bawah tu, you akan nampak dia dekat time frame kecil, M5, M1, M15. Ini TF kecil M5, M1 dan M15. M30 semua yang kecil-kecil lah. So actually pergerakan dia dekat time frame kecil tu dia turun naik. Price berada dalam keadaan kestabilan. So kita kena cari
first kita kena cari apa kat sini. Kalau kita nak buat apa-apa, kita akan tengok price turun ke bawah laju. Maksudnya dia dah buat decision ke bawah. So bila dia dah buat decision, kita akan cari decision point dia dekat sini. Dekat mana tempat price paling stabil, and then dekat situlah price last sekali. Maksudnya price betul-betul dalam keadaan balance. And then kita akan cari decision point dia ke bawah. Ataupun cari SNR. Di DP tu dia akan ada SSR, Significant Support and Resistance. Kat situlah kita akan test. So konsep sama. This is supply zone. So bila price datang balik, kita akan sell lagi di supply zone. Tetapi entry kita di mana? Entry kita akan sentiasa berada di DP, di mana berlakunya SSR. Perlukah cari 5 elemen? Yes, perlu. Kalau boleh you cari. Okay. And then satu lagi, stop loss untuk drop base drop. Kalau boleh jauhkan sikit daripada zone. Ini adalah zone kita yang warna, okay, zone ni saya tukar warna hijau lah. Zone ni warna hijau. Okay. Kalau biasa stop loss kita letak atas sikit daripada supply zone kan. Tetapi kalau untuk drop base drop, you kena letak atas sikit, jauh sikit. Sebab biasanya drop base drop ni adalah penentu. Kadang-kadang dia akan cocok naik atas, dia tembus ke atas, and then baru dia turun bawah. So you kena jaga-jaga. Itu pemerhatian saya. Sebenarnya bila dia tembus ke atas tu, dia ada bagi signal bahawa di kawasan sini drop base drop ni dah kena break. So next time bila price datang, kemungkinan price boleh tembus ke atas. Okay. Dan drop base drop ni sangat penting. Sangat penting. Jaga saya tunjuk you. Sebab ianya akan jadi penentu trend. Si padam balik Yang ni faham tak? Yang bahagian shadow ni. You ambil daripada shadow sampai body. Ini adalah you punya zone drop base drop. Okay. Ini drop base drop. Ini drop base drop. Dipanggil hidden drop base drop lah. Dan dia akan nampak benda ni. Dia akan jadi sebagai penanda trend. Selagi dia tak break benda tu, don't expect price akan turun ke bawah. Okay. So saya bagi contoh. Yang ni faham So far faham tak? Faham clear So saya akan bagi contoh. Drop base drop sini. Rally base rally pun sama je, just terbalikkan saja. Tapi kita bagi contoh drop base drop dulu lah. Okey. Saya buka. Tak apa-apa lah. Okey. Tadi mana tadi yang saya lukis? Ni yang tadi. Nampak tak? Okey, satu lagi. Sebelum saya bagi tahu you all, drop base drop ni biasanya dia akan berada di kawasan significant support. Sini significant support. Dia saya besarkan sikit lagi. Tempat-tempat yang jadi support, maksudnya tempat tu susah nak tembus. Tempat ni susah nak tembus. Price turun bawah, reject ke atas. Dia turun bawah, dia naik atas lagi. And suddenly dekat sini lah, dia akan buat decision point. Sama ada nak tembus ke bawah ataupun nak pantul ke atas. Okay. Selagi dia tak break, selagi itulah dia tak akan naik. Yes, selagi dia tak break. Contohnya di drop base drop kan. Selagi dia tak break yang atas ni, selagi itulah dia tak boleh naik atas. Dia turun bawah sebab ini trend. Trend dia akan turun bawah dan penandanya ialah you punya drop base drop. Okey. Ini sebagai orang cakap speed bump. Speed bump ni maksudnya kalau you tahu kan speed bump yang dekat jalan raya yang dia ada bonggol. Dia ada bonggol kecil. Orang biasanya laju bila sampai kat bonggol dia slow kejap. Naik bonggol tu slow and then dia sambung lagi. So inilah drop base drop. Dia turun sini. And then dekat sini dia buat base. And then dia sambung ke bawah. And then dia tengok location dia.
You tengok location dia, kalau you tengok sebelah kiri, you ada apa sini? Ada support, ada support. So apa dia buat ialah dia engulf dulu support you kat sini. Kalau trend tengah kuat, maksudnya ada news besar, katakanlah ada satu news besar, price tak boleh sembarang-sembarang break support. Okay, dia engulf kat sini, dia break sikit, dia patah balik, and then dia zoom ke bawah. Okay, yang atas ni pun drop, best drop yang atas ni, tapi kecil saja dia punya zone dia. Kalau nak secara detail lagi, cari decision point dia dekat mana, kita boleh cari. Okay, so dekat dari drop best drop ni, kita ada significant support. Okay, kalau saya lukiskan, first dia ada support kat sini, and then dia naik. So this is your significant spot. Tandakan arah lo, tandakan adanya line, significant support. Okay, and then bila price turun, dia tak turun terus, dia akan turun sini, and then dia break sikit saja. Bila dia break sikit, maksudnya dia nak break ke bawah lagi, and then dia main ke atas sini, and then dia turun ke bawah. So ini adalah zone apa? Zone drop best drop kita, DVD. Dan price biasanya susah nak tembus. Maksudnya trend ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay, untuk drop best drop, bila you nak entry, macam biasa, wajib cari decision point dekat kawasan sini, and then tengok price action dia datang. Kalau price action macam ni, dia buat CP, kebarangkalian untuk terjun sangat cantik lah. And then sometimes dia boleh sampai 2 kali kat sini. Bagi contoh kejap lagi, GJ pun sama juga. So dekat sini saya nak zoom in dekat kawasan sini, apa berlaku. Biasanya dia akan jadi pattern yang sama. You tengok dekat sini, candlestick dia cuma 2 batang saja, drop. Dia buat base and then dia drop. Tapi kalau ditukar dekat M5, 15 Julai, you masih tak nampak lagi dia punya chart pattern dia, M5. Okay, this is good. Dalam zone ini, apa yang tengok ialah, kalau boleh you cari SSR. Sekejap saya tukar M1, 15 Julai. Cari SSR, cari dia punya decision point. Kita ada sini ada doji, sini ada doji, sini ada demand, sini ada supply ke bawah. Okey, kalau ada seorang tanya dia nak close PO kat situ, yes, boleh. Ataupun macam katakan you macam you ada support kat sini, dia doji, kalau you nak sharp lah. Tapi kalau you tak kisah floating, tak ada masalah. You tengok dekat mana tadi, dekat close body kan. Dekat close body, you entry and then stop loss atas sikit. Kalau boleh atas jauh sikit sebab kadang-kadang dia tembus. Kadang-kadang dia tembus ke atas. Dia tembus sikit je 1 pip, and then dia sambung ke bawah terjun. Tapi kalau you betul-betul nak sharp, nak entry betul-betul sharp, puati, tolong cari SSR dalam tu. Okey, cari SSR. Nampak tak kat sini? You ada doji dekat sini, doji, and then you ada support kat sini. Atas sikit lah. SSR stand for significant support and resistance. Maksudnya dia jadi resistant, jadi support. Support saya pilihan nak panas ni lah.
And then sini lebih kurang ada support. Sini jadi supply. Sini nampak dia jadi supply zone. Sini. Okay, ini saya delete dulu So apa yang berlaku sebenarnya dekat sini adalah dia ada dua bahagian. Satu yang atas ni dia jadi, yang atas dia jadi supply zone, yang bawah jadi demand zone. Dia macam pemisah. Saya tukar warna deep sky blue. Nampak tak? Okey. Nampak tak ada pemisah? Ada pemisah. Sini ada doji, ada supply kat sini, supply zone. Shadow you ambil belah yang atas. And then jadi support, dia jadi support. And then dekat sini dia buat drop base drop lagi. Drop base drop kat sini langsung tak ada shadow. Dia drop and then dia drop lagi. So that mean dia jadi supply. Okey, kat sini dia cocok sikit. Dan yang atas sini jadi support resistant lagi. And then kat sini and then dia terus drop. So nampak tak? So zone kita dekat sini saja, yang sebenar-benarnya. Lebih kurang dalam 5 pip. Okey. So kat situlah kalau you nak PO, kalau you tarik dia punya ni, you punya zone, dekat situlah you nak PO. You akan dapat entry kat sini kerana ada zero float. Dia test lagi kali kedua. Nampak tak? Hello, anybody home? Semua terdiam ke apa? Tolong komen sikit. Ada. Okey, tengah fokus. Okey. Saya dah cakap semua diam. Alamak, cakap seorang-seorang ke internet dah putus ke apa? Barulah laju. Kurang nampak. Okey. Tak apa, kalau kurang nampak saya sambung lagi. Saya buat lagi sekali. Dia tengah hisap gambar. Ilmu mahal. Okey, kita sama aja bang. Bila you ada supply zone, first jadi support kat sini. Jadi support, significant support sini. Dia break and then dia buat masa mula-mula you nak entry, masa mula-mula you tengok time frame besar dulu. Okey, ni dah banyak conteng lah. Saya punya memang banyak conteng. Saya punya apa ni? Saya punya SS. Mula-mula kita cari candle yang ni. Okey. Sama je konsep macam ni. Saya padam balik Daripada tiap besar tu H1 boleh, H4 boleh. Tengoklah. Kadang-kadang daily pun boleh. So dia lagi besar lah, lagi cantik. Katakanlah you ada warna merah lah. Ada price naik. And then kat atas ni dia buat apa-apa tak kisahlah. And then dekat sini price turun. Ini you punya support kan, significant support. Dia mesti berpasangan. Significant support. Dekat drop base drop ni biasanya dia akan berada di kawasan-kawasan significant support. Sebab drop base drop ni dia akan jadi penentu. Katakanlah price stop dekat sini lah. Dia stop kat sini. And then dia buat shadow. Sebenarnya dia buat apa? Sebenarnya dia test. Dia boleh tak break support ni. Kalau dia boleh break support, so dia boleh tambah duit lagi. Dia boleh tambah order lagi. Market order, dia sell lagi. So dekat sini price, akibatnya lah price drop ke bawah. So dia dah jadi drop base drop. So dia jadi shadow kat sini, betul? Ini DVD. So kita buat kita punya zone supply kita. Saya tulis ni H1 lah, H1 TF besar lah saya cerita. TF besar H1 ataupun H4.
H1 ataupun H4. You dalam TF H1 atau H4 you akan nampak candle saja, candle besar-besar. Tapi dalam candle yang kecil, dalam time frame kecil, saya tulis kat sini M5 ataupun M1. Gila ke trade sampai M1? Wah, ini betul-betul nak cari. Maksudnya memang betul-betul nak sharp. Kita tak nak floating banyak-banyak. Kita nak kalau boleh sharp, floating, masuk tekan je terus biru, masuk je terus profit. Hati senang tak macam tu? Lower shadow kita abaikan. Maksudnya lower shadow ni tugasnya biasanya dia akan break significant support. Dekat sini dia akan berlaku engulf ataupun break. Okay. And then dekat base ni, bila kita nak entry, bila price datang balik, kita boleh sell dekat supply zone. Ingat tak kita punya rules supply zone, rules SND. Bila kita boleh sell at supply zone, kita punya rules sell at supply zone. Okey, tetapi entry kita di mana? Entry kita always ingat entry at DP, decision point ataupun SSR. Okey, entry di DP. You entry buy ke, you entry sell ke, cari dekat DP supaya you float sikit. Okey, so dekat DP tu kita cari macam mana. Dalam zone ni saja kita nak fokus. Dalam zone ni biasanya dia akan ada banyak candle. Saya buat macam ni lah, sini sikit, sini sikit. Ni TF kecil-kecil ni. And then yang merah ni dia jadi, mungkin ada yang jadi macam ni, mungkin ada yang close ke sini. Ada yang close kat sini. And then mungkin ada yang close kat bawah. And then ada yang jadi shadow. Ada yang, okey, maksudnya dia akan ada dekat line sini, dia akan ada shadow dan tempat-tempat perubahan arah. Inilah tempat yang paling stabil, dipanggil tempat paling seimbang. Price asyik nak pergi situ je. Ada shadow daripada atas. Ini dipanggil DP. DP kita dah tahu price turun ke bawah kan, ada beza ke bawah sini. So yang kita nak cari ni yang dekat sini je ni, DP. Okey, ada soalan daripada Ahmad Saifuddin, lower shadow versus engulf demand apa beza? Lower shadow dengan engulf demand, saya tak pasti soalan. Tak apa, okey, dekat sini kita cari DP SSR. Okey, so kita akan PO kat situ, pending order sell. And then stop loss tolong jaga atas sikit. Di atas sikit dan atas lagi sikit kalau boleh. Sebab kadang-kadang biasanya dia akan shoot ke atas sini. Price naik sampai kat supply zone sini, dia cocok ke atas and then baru dia ke bawah. Kalau dia cocok ke atas dan ke bawah, maksudnya zone supply sini dah kurang, dah weak. So next time price boleh tembus. Tapi masa dia cocok ni kita tak tahu sama ada nak cocok naik atas ke ataupun sampai betul-betul kat DP je. So apa yang penting kita cari DP. And you kena practice. DP ni you kena pakai M1 ataupun M5, time frame yang betul-betul kecil. Okay. So kalau buka balik tadi, kita ada drop base drop sini Saya lukis balik lah. Sini ada significant support. And then you ada base kat sini, ambil base ni je. Kalau you nak entry macam float 1 pip 2 pip pun tak ada masalah lah. Tapi saya nak ajar apa yang penting,
you all kena belajar jadi sniper. Memang betul-betul entry zero flow. You nak kena practice, you kena amalkan dah lah tu. Okay. And then you tukar frame kecil, you tanda je dulu. Price action, masa price sampai, you tengok apa jadi. Masa price naik, dia jadi apa? Dia jadi CP. 2 kali dia test. Okay. Okay, sekarang ni saya nak kita fokus betul-betul kat sini, zone sini. Kita nak cari DP, decision point. So saya pakai M1 tadi. M1 15 Julai. Kat sini. So kawasan sinilah yang kita nak cari. Kan? Kita dah tahu ini tadi drop base drop. Drop base drop H1. Okay. Sekarang kita nak cari DP. Kat mana kita nak cari DP? Okay. So apa you buat? You ambil satu line, horizontal line, and then you gerak-gerakkan. You tengok kat mana ada kemungkinan ada DP. Significant support resistance. You cari doji yang 5. Ni tebal, nipis sangat. Tebal sikit lah. Kalau tebal sikit dia senang jumpa. Kita nak cari 5 elemen dalam ni. Sejalan. Okay, kat sini cantik. Nampak tak? Sangat cantik. Ada doji kat sini. Kat sini kita ada doji. Saya lukis kat sini lah. Dekat line dia ni. Kejap. Line ni saya tukar warna green. Nampak tak green? Saya tebalkan sikit lah. Warna green tak nampak lah. Gelap-gelap. Dark green. Okay. Aina, you fokus kat sini Dekat line yang kita nak cari tu, kita nampak ada satu doji. Ada satu candle merah. Macam ni. Okay. And then dia ada shadow kat sini. Okay. Zoom sikit. Okay, sorry kejap. Dekat sini. Line yang ni, line ni. And then dekat situ ada satu candle biru ke atas. Okay. And then ada satu candle merah ke bawah. Ini apa ni? Ni pattern apa? DM, double maru. Betul tak? Doji, double maru. Ini double maru with doji. Kat sebelah dia tu dia ada candle biru. That's why saya suruh you practice lukis-lukis. Sebab senang nak tangkap. Kalau tak biasa memang susah nak nampak. Okay. Doji biru, doji biru, merah ni atas, and then dia ke bawah, and then dia bla 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 bla, and then ada satu biru dekat sini. Dia jadi support. Okay. And then dia buat macam-macam lah. Ada support lagi. And then okay, and then dekat sini dia ada satu candle merah. Candle merah tu dia betul close dekat line tu. Warna merah.
and then dia drop ke bawah lagi. Nampak tak? Yang ni dua, dia ada shadow sikit. Okay, nampak tak? Yang merah ni dia jadi apa? Dia jadi drop base drop. Betul? Drop base drop. Yang ini langsung tak ada shadow. Bila tak ada shadow ni boleh tahan kuat. So dekat situ FTR tu jangan cerita lah. FTR sebenarnya dah tak penting, maksudnya SR flip. Okay, so dekat sini kita ada berapa elemen? Kita ada double maru, ini saya besarkan sikit, and then kita ada doji, and then kita ada support resistance SSR, significant support and resistance SSR, and then kita ada apa lagi? Drop base drop, DBD kat sini. Okay, so line ni lah penting. Line yang kita nak cari adalah di sini. So zone ni saya betulkan balik, saya kecilkan sampai sini saja. Nampak tak? 5 elemen tu kalau ada salah satu pun dah okey. Okey, biasanya dia akan kita perlukan 3 ataupun 2 paling kurang. 5 elemen dalam satu. Kalau satu saja tak cukup, dia tak kuat. Okey. Sebenarnya you belajar tak yin dengan yang, konsep yin dan yang. Maksudnya konsep pemisahan antara supply dan demand. Okey, maksudnya kalau you belajar yin yang, yin positif, tak kisah salah mana-mana, maksudnya satu positif, satu negatif, betul. Tetapi rahsia sebenar dia, saya study yin yang ni, bukan dekat positif, bukan dekat negatif, tetapi rahsia sebenarnya adalah dekat tengah-tengah tu, line tengah-tengah. That is the biggest secret. Yang positif negatif tu peluang pada you nak jadi supplier, nak jadi seller ke, you nak jadi buyer. Tapi yang line tengah-tengah tu, line decision, maksudnya itu yang kosong, line kosong. Okay, so sama macam ni, line ni ada SSR, ada resistance tak kat sini? Ini tak nampak resistance. So support resistance, and then you ada doji, you ada double maru. So line ni lah kita nak masuk. Bila price pergi ke bawah, maksudnya dia dah buat decision ke bawah. So bila price datang balik, kita akan entry kat situ lah. Nampak tak? Ni entry di tempat yang price akan datang balik. Ni zero, ini memang cantik lah, zero float. Line neutral. Kita nak neutral ke tempat yang kita tidak berpihak di mana-mana. Neutral. Lantaklah you nak cakap apa-apa, tak kisah. Tapi kita neutral. Maksudnya tempat-tempat yang kosong. Tempat ni kosong. Dan tempat kosong tu dia akan cuba datang lagi untuk isi. Okey, nampak tak? Ini very very good. Alhamdulillah ini apa orang cakap ni, contoh yang paling cantik lah. Tapi the same thing kan, kita dah belajar rally base drop. Macam mana sell kat rally base drop, sama juga. You kena cari doji, you kena cari SSR, you kena cari double maru. Tapi kalau boleh benda tu semua satu line. Betul tak? Macam mana you nak cari demand, nak buy dekat demand, benda yang sama. You cari SSR, you cari doji, you cari bahu kiri. Okay, in this case bahu kiri ada tak? Bahu kiri tak ada kat sebelah sini. Okay, kalau yang supply and demand, yang atas dengan yang bawah tu you kena cari bahu kiri. Cuba mark dekat chart, cikgu tak nampak. Apa dia? Mark apa? Yang DP tu. Inilah yang DP, yang line saya buat ni lah. Yang line ni. Line dengan supply zone ni. Itulah line kita yang tempat kita nak entry. So bila price datang, jangan gupu apa.
PO dekat sini, stop loss dekat atas. Lebih kurang dalam tu DP lah ni. DP tu maksudnya ni DP. SSR, dia ada SSR, ada apa semua. Decision juga. Dia tempat orang cakap pertembungan semua benda. Kalau you tengok betul-betul, benaklah ni sebenarnya yang atas ni adalah supply zone. Betul lah yang atas ni supply zone. Price naik atas tak boleh pergi, tapi dia turun bawah, dia terjun. Yang bawah ni pula dia jadi demand zone. Mana line pemisah dia? Tengah-tengah ni, line yang tengah-tengah ni. Ini yang kita nak betul-betul entry zero float. Itu rahsia dia kalau you nak. Kalau you nak tahulah, you cari betul-betul at the center, between, dekat tengah-tengah tu. Okay, so dapat cantik kat sini lah. And since the CP tu price tak ada masalah untuk terjun. Itu price action. Price action nanti kita akan belajar minggu depan macam mana nak look KCP. Lagi landai macam ni lagi memang sedap lah. Boleh? Boleh So that's why you kena practice. Dalam supply zone kita ada dua. Rally base drop, and then drop base drop. And then bila nak entry kita cari apa? Kita cari decision point, tempat line SSR, GJ. Saya bagi contoh GJ. Macam mana saya entry floating berapa pip itu ni? Dia pergi sampai 400 pip. Sampai 400 pip. Okay. So dekat sini you boleh nampak je lah sini ada drop, base drop. Benda yang sama. Sama tak pattern dia? Sama kan? You ada support, you ada significant support. Okay. And then kat sini nampak tak ada engulf, sikit je dia break. Bila dia break sikit tu maksudnya dia dah bagi signal lah. Ini dipanggil engulf. Engulf ataupun break Ya, maksudnya price nak ke bawah. Tetapi masa dia ke bawah ni kita tak tahu maksud sama ada dia engulf ataupun dia terus dia naik atas, dia retrace dulu ataupun dia sambung ke bawah. Masa tu kita tak tahu dia nak jadi drop base drop ke nak jadi drop base rally. Jadi kat kawasan sini tak digalakkan untuk sell sebab belum berlaku decision point ataupun belum berlaku pergerakan yang kita tak pasti. Kalau kita nak sell, kita sell dekat supply zone. Supply zone kita dekat atas, dekat area-area double maru sini. Okay. Tapi bila price turunnya baru kita tahu benda tu dah ke bawah. So engulf. And then ingat tak hari pertama saya ajar, dia dah jadi apa ni bang? Saya tak apa, SRENRT. Nampak tak? You ada significant support lah. In this case significant support saya tukar jadi SS lah. Significant support ENRT. Dia ingat sikit saja, and then dia retrace. Dia retrace dalam bentuk base. Oh nampak maksudnya benda yang sama je bang.
So dekat sini kemungkinan untuk kita sell bila price datang balik sangat cerah. So dekat sini apa kita buat? Bila price datang balik, kita akan cari sell kat sini. Macam mana kita nak entry? You boleh pakai M1. Kecilkan, cari. Mana dia pergi? Kejap cari DP, cari SSR, cari baru you dapat zero float. Kat sini, kat atas ni. Nampak M1 pun dah tak nampak banyak candle, dia nampak sikit saja candle dia. Okey. So nampak tak sini ada satu support resistance. You ada resistance and then you ada support. Ada double maru kan? Ambil, kalau ada double maru kita ambil shade. In this case dia ada bahu sebelah kiri. Nampak tak bahu sebelah kiri? So benda ni dia flexible as long you ada double maru, you ada support, you ada resistance and then you ada DP break sini cut. Nampak tak? So dekat situ lah kita nak entry. Nampak tak you dapat entry kat sini? Ngeri tak? Cun kan? So kalau you ambil dekat, okay sini CP, you ambil last demand pun cukup lah. Stop loss you sangat kecil bang. Risk reward entry je terbiru PO kat sini. Saya tengok apa style mana hilang position ni, dah hilang. Stop loss 15 pip sudah dapat 171. Besarkan screen. Screen saya dah besar dah bang, 29 inci dah ni. Dia dapat betul-betul kat sini, lebih kurang lah. So terpulang pada you, kalau you tak kisah nak float dalam 15 pip ke apa, tapi saya tak galakkan. Kalau boleh daripada sekarang you kena belajar macam mana nak buat sharp entry. Geng-geng CPM yang lain semua dah power-power dah, semua dah master entry M1. Okay, apa yang dia orang buat, dia akan cari benda yang sama. So dekat sini pun you ada drop base drop like M15 H1 dekat sini. Selagi dia tak break atas, selagi itulah dia tak dia tak boleh nak tukar trend. Sini drop base drop. Ni yang saya cakap ni. Dia ada drop base drop, nampak tak? Kalau you letak stop loss sikit dekat atas ni, kena stop loss you baru dia turun. Okay, apa you buat? Macam biasa, kita akan try cari dia punya decision point dia. Tak nampak jelas. M1 jap. Kena practice guna M1 untuk entry, cari DP. Biar bersusah payah sikit, tapi bila entry you kuati. Yang in this case memang kena stop loss lah. Cari bahu kiri, biasa saya akan cari bahu kiri. M1 pun tak nampak sangat dia punya significant support resistance. Bahu kiri sini. Ini betul lah engulf, retrace. Dia dah engulf demand sini. Dia engulf and then dia retrace sampai sini. Dia retrace sampai sini, dia sambung ke bawah. So SRENRT. Biasanya saya akan try entry kat sini lah. M1 dia tak clear sangat. Berbanding dengan yang tadi tu. Yang tadi tu you nampak dia punya zone dia dekat mana. Tapi sini sebenarnya saya masuk dekat yang kali kedua. Kali kedua sini. Sekejap. Tadi saya dah cakap kan, kadang-kadang dia boleh sampai jadi 2 kali. Macam yang tadi tu tengok 2 kali. Okey, dekat sini apa yang berlakunya ialah, sekejap saya carikan dia punya point dia. So agak kacau bilau sikit lah. Mana tadi?
sini. Dekat sini. Brush buat fake out ke atas. You nampak tak kat sini ada double maru? M1. Sorry. And then bahu sebelah kiri. Okay, double maru. M1 punya double maru. Depan you dapat entry kat sini lah. Kat sini tengok. Even yang dekat sini pun float berapa pip dah? 23 pip, 2 pip, 2 pip, 3 pip. Tengok dia punya pergi dia tu. Okey, ada soalan setiap entry better letak TP ke macam mana? Okey, kalau boleh letak TP lah. You letak TP paling kurang demand paling untuk apa ni kita panggil source of the move. Maksudnya tempat dia start naik tu. Itu TP paling selamat. Maksudnya dia start naik sampai kat tempat yang kita nak sell tu. Letak stop loss. And then TP balik tempat yang dia naik tu. Sini sampai sini. Lebih kurang dalam 120 pip. Sebab kita tak pasti dekat demand ni dia nak terjun ataupun dia nak apa ni? Dia nak naik ke atas. RR sangat besar. Okay. GJ sangat cantik lah. MA sangat cantik. Okay, tadi GBP AUD pun sama. Tapi in this case dia dah naik atas. Sini kita ada drop, base drop kat sini. Nampak tak drop base drop kita? Dekat H1. Okay, kalau you tukar dekat TF kecil, you tengok price action dia buat apa? Bentuk CP. Okay. And then macam mana kita nak entry bila ada CP macam ni? Maksudnya kita ada drop base drop. Ini zone drop base drop kita. Daripada sini tadi. Dia buat candle biru satu kat sini. And then dia buat candle merah. In this case dia dah jadi warna ungu lah. Okay. So bila tukar TF kecil, dia jadi atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah kan. So apa kita buat bila kita nak entry? Kita cari decision point. Cari decision point. Ambil satu apa ni? Trend line. And then kita adjustkan trend line tu. Horizontal line, sorry. So dekat mana kita dapat? Kita dapat dekat sini. Line sini. Kalau saya lukiskan di sini ada support. Kita ada support. Ada dua. And then dia ada drop base drop kat sini. Nampak tak? The drop and then the drop DP. Dekat sini dia ada supply. Dia naik and then dia naik. Lukis balik dia punya ni Saya nak yang dekat sini ni. I nak you fokus yang dekat sini. Dia naik. And then dia naik lagi. And then dia naik kecil-kecil ke atas lah. Dia naik kecil tak kisah. Naik atas. Tetapi dekat tempat yang lebih kurang sama tu, dekat line yang sama tu, dia turun. Dia stop kat tempat yang sama. And then dia sambung lagi. Apa dia buat? Ada satu shadow kecil kat situ. Dia engulf. And then
Dia drop lagi ke bawah. Ini dipanggil DP. Maksudnya you dekat line yang sama, dia ada demand dan dia ada supply. Nampak tak? Nampak tak? And then ada support and resistance. You ada support. And then kat sini you ada resistance. This line is very very significant. Penting. So your entry dapat kat sini lah. Float dalam market ni 1.8. Kalau you entry TP sampai sini dah dapat 135. Sini macam mana you nak buat? You punya TP simple saja, sama. Buat zone demand. Oh. Okay. Nampak? Okey, ada soalan daripada J. Dia tanya, biasa saya buat analisis pagi, tengah hari atau malam? Saya buat analisis sebab saya dah selalu banyak melukis. Jadi saya tengok kat handphone je, InsyaAllah saya dah nampak. And then saya agak-agak aja. Saya main agak-agak. Saya pun float, taklah float 00 pip itu. Saya float, tapi tak teruk sangat lah. Saya tak kisah. Tapi lebih saja saya akan cut. Katakanlah lebih daripada 15 pip, saya akan cut. Saya akan cut. Saya tak akan bagi can. Maksudnya saya salah lah tu. Saya salah sebab saya tak buat analisis tepat-tepat. Okey, apa yang I nak you tengok kat sini, yang teori pertembungan supply and demand. Dekat sini you nampak ada apa? Price berlonggok-longgok buat base dekat sini. Nampak tak? Dia pergi bawah, dia buat base, and then dia atas dia buat base satu lagi. And then dia drop ke bawah. Ini yang kita nak sebenarnya. Kalau you cari mana-mana time frame, kalau you dapat benda-benda macam ni, ini yang kita nak. Sama macam ni. Okay, kalau you dah biasa, you akan nampak benda lah ni. Tempat di mana price base, dia buat base kat bawah, and then dia naik atas, dia buat base lagi, and then dekat sini dia stop, and then dia boom ke bawah. Ini center of the yin and yang, tempat neutral. So price akan datang situ balik. Dan tempat-tempat itulah dia akan jadi support, resistance, support, resistance, support, resistance. Boleh tak? Okey. So kalau you tengok tempat-tempat lain lagi, you boleh ni tanda dululah. Ini you ada engulf kat sini, ada support, and then di engulf. Cari pergerakan yang besar-besar. Macam ni, dia naik atas, and then dia naik atas. So rally base rally, you berada di sinilah, besar, very big one. Drop base drop. Kalau boleh kita nak cari yang dua batang tu lah. Macam ni besar. Kalau macam ni payah sikit dia turun ke bawah, and then shadow dia atas bawah panjang. Susah sikit. So kita abaikan lah. Kita ambil yang cantik-cantik sahaja. Okay, good. Kalau dah semakin faham tentang DP, is very good. Kita actually looking for decision point lah macam ni. This is SR. Sebab nanti bila advance, bila masuk bab advance lagi, you akan nampak benda lah ni. You belajar CP, you belajar, kita akan belajar SR flip, tempat-tempat mana yang tak boleh sell, tempat-tempat fake out. Semua tu kita kena jaga-jaga. Okay. Macam ni, you ada resistance sini, and then nampak tak kat sini? Dia akan jadi, okey, ni satu lagi. Ni shadow. Yang kawasan you jaga-jaga, you kena jaga-jaga kat situ. Okey. And then kita tengok EU. Hoi, payah. EU paling susah sikit lah nak buat. Sebab ramai sangat yang trade EU. Jadi supply and demand dia bercampur-campur. Macam ni, sebatang, dua batang. Okay, ini mungkin kat kawasan-kawasan sini.
So itu saja untuk malam ni. Kita belajar drop base drop. You akan jumpa benda ni sama. Selalu juga you akan jumpa. UD New Zealand. By the time you tengok saja dah tahu dah apa maksudnya dekat tempat-tempat yang you kena jaga. Ni drop base drop. So kawasan sini jaga-jaga. Okey. Rally base rally pun sama, boleh diaplikasikan, you just terbalikkan saja. Rally base rally. Ini pun rally base rally. Dia stop kejap, walaupun dia tengok sama color, tapi kalau dia tukar frame kecil, dia buat base. Rally, dia buat base, and then the rally. Dekat mana decision point dia? Cari saja. Kalau you malah, you cari doji. Nampak tak? Doji. Lepas tu, boom. Sebab doji adalah tempat keseimbangan. Ni ada supply zone belakang ni. Ini jadi support. Doji jadi resistant. So you boleh sambung entries buy kat sini. Flow trend. Okay. Okay, soalan? Price boleh ke DP banyak kali? Yes. Price biasanya kadang-kadang pergi ke DP 2-3 kali. So apa you buat bila you entry dah betul-betul kat DP tu, you jangan terus letak break even. You letak je stop loss dalam 5 pip ataupun 3 pip dekat atas. Tapi make sure you pakai ECN account lah. And then kalau tak ada ECN account payah sikit. Kalau you tak ada ECN account, you kena tambah sikit lah, spread dia tu besar sikit. Sebab kalau account biasa ni spread dia memang payah. You letak lah stop loss jauh sikit. Okay. Kita tengok gold. Malam ni ada FOMC so jaga-jaga. This is kawasan decision. Price naik atas, break, patah balik, whatever it is, dia kena break benda lah ni. So malam ni ada FOMC pukul 2. So boleh tidur lah kot, tak ada benda kan. Jangan nak apa ni, nak kejar sangat. AUCP buy. Tak cantik lah. Okey. FOMC ni, kalau FOMC NFP tengok pada chart pattern. Kalau katakan price sampai pagi ni kat tengah-tengah, you ada demand pun, demand you kecil sangat. Tak ada orang cakap tu tak ada apa ni, price action yang cantik, price tak akan masuk. Saya akan hanya tunggu bila dia betul-betul ada CP yang cantik. CP kita akan belajar minggu depan lah. Ada setup yang ni saya akan masuk awal. Saya tak akan masuk at the moment. Tinggal je pukul 2 pagi. Kalau you sanggup tengok lah. Tapi tak ada benda kot. Okay. Dah pukul 11. Tengok EJ. Tengok sama H1. UJ tadi. UJ price naik atas laju, tiba-tiba turun bawah. Kenapa? Kalau kita tengok ke atas ni ada supply zone. Sedap juga tadi pancung ke atas. Ada double waru tapi ada DP. Kalau buka M5, this area. Macam saya dah biasa lah. Tengok dia laju sangat tu lain macam je. Something wrong lah, dia cari DP, decision point kat area sini. Sebab saya dah biasa lukis saya dah nampak. Okay. Tapi siapa yang tak biasa tu buat macam biasalah, buat apa ni, buat lukisan tu. Buat lukisan double maru dulu, lukis banyak-banyak baru dia boleh nampak. Okay, betul. Ada soalan daripada Taufik tanya buka H1 dulu ataupun H4 and then cari zone supply, cari zone demand, cari drop base drop, rally base rally. Kalau price jauh daripada kawasan tu, abaikan. Kalau price berada di kawasan situ
and then you tukar kepada M1, zoom in dekat mana you nak masuk. Okey kalau tak ada apa-apa lagi, saya tutuplah majlis kita malam ni. Kita sambung besok. Taufik tanya boleh tak masuk M5 terus tanpa time frame besar? Tak boleh. Kalau you masuk M5 boleh, tapi TP dia tak jauh lah, dia tak pergi jauh. Kita nak yang kita entry dekat M5, M1, TP dekat H4. Kita nak macam tu. Kalau you nak scalp tak ada masalah, scalping you buka M5 je, atas bawah je makan, cabut. Tapi kalau you nak cantik, terpulang lah, pakai time frame besar sikit. Okay, Assalamualaikum.